Baik, kita kembali lagi dalam Wanita hari ini. Satu lagi topik yang menarik untuk kita bincangkan. Saya pasti ramai yang berminat untuk mendengar dan bersama dengan kami kerana masing-masing mempunyai pendapat masing-masing. Okey, sebelum kita nak bersama dengan tetamu, saya nak baca tentang satu pandangan ini. Katanya ada pendapat mengatakan lelaki dan perempuan tidak mungkin berkawan baik kerana akan mungkin jatuh cinta. Ini menurut satu kajian daripada University of Wisconsin mengatakan kaum Adam dia lebih cenderung untuk ada perasaan jatuh cinta terhadap kawan baiknya sendiri dan dia selalu merasakan bahawa kawan baik perempuannya juga akan ada perasaan yang sama. Sejauh mana kebenarannya? Ini yang kita nak bawakan bersama dengan tiga tetamu kita. Kita bawa sepasang kawan baik, sahabat karib dan juga seorang perunding motivasi. Ya, Farid nak perkenalkan? Baik, kita bersama dengan Dr. Syed Adam Al-Habsyi, perunding motivasi kita bersama dengan kita pada hari ini. Dan sepasang kawan baik ini, Tam dan juga Intan Ladiana. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini. Kita nak dengar pendapat mereka. Tapi Rina, kalau mereka di luar sana ingin menyatakan pendapat ataupun memberi sebarang soalan kepada kami, silakan di facebook.com/WHITV3. Okey, sebelum kita nak terus bersama dengan doktor, nak tanya dulu Intan dan juga Tam, berapa lama anda bersahabat baik? Dari 2007. Oh, ingat tak? Wow. Hampir dah 13 tahun. Okey, dan kenapa dan bagaimana anda boleh menjadi rakan karib sehingga hari ini? Saya diperkenalkan kepada Intan oleh Nora Danish. Masa tu Intan berlakon Puteri. So kenal dekat set, lepas tu jumpa dekat event dan start pada tu macam dah bertukar-tukar nombor dan selalu jumpa dekat event, keluar sama, dia terus jadi geng sampai sekarang. Dan kita punya circle of friend pun macam sama. So macam okeylah. Dia okeylah sekarang, tapi kita nak tahu bila berpasangan ni dia okey ke dia tak okey, sekejap saja lagi. Tapi berbalik kepada doktor, bagaimana kita nak melihat dalam kehidupan kita, kita ada ahli keluarga, adik-beradik dan kita juga tak boleh lupa yang kita juga ada kawan-kawan. Kawan biasa, kawan baik, kawan rapat, sahabat karib. Bagaimana kita nak melihat kategori-kategori sahabat dalam orang kata sekeliling kita ini sebenarnya boleh mempengaruhi kehidupan kita. Apatah lagi kalau ia berlainan jantina. Betul. Okey. Dari segi kita tengok dari segi syariah, berkawan ni dia terbuka, ya. Dari segi dan kelompok-kelompok tu ada prioriti masing-masing. Contohnya ahli keluarga ada hak-hak dan tanggungjawab. Kita ada hak dan tanggungjawab kepada ahli keluarga. Jiran pun kita ada hak dan tanggungjawab. Dan jiran ni terbuka, bukannya mesti bersama agama ataupun berlainan agama. Dan kawan-kawan pun kita boleh berkawan selagi ada batas-batas syariah yang tu. So dari segi untuk nak berkawan, kita dibenarkan untuk berkawan. Cuma kita kena make sure dia punya perimeter tu terjagalah. So dan kawan-kawan pasti akan mempengaruhi kita. Sebab bila kita, macam saya pun, bila saya bekerja dengan satu bos lama dulu, saya tengok bila saya analyse balik, ada some characteristics yang simple yang saya akan terikut. Contohnya dia suka goyang-goyang jam dia macam tu. Oh, okay. Somehow because kita idolize dia macam tu, saya jalan satu hari saya pun tegak tangan macam tu. Okay. Dari segi habit pun kita boleh tu, apatah lagi kita punya kepribadian kita mesti akan ada tu. So kena pilih kawan yang betul lah. Okey, baik, kita tanya Tam dululah. Okey, kenapa lebih selesa rakan karib Tam ni seorang perempuan, bukan seorang lelaki, mungkin bukan Farin Ahmad, kenapa? Tam ni. Macam saya, okey, nak kata saya berkawan dengan satu spesifik jantina pun taklah juga. Kawan saya memang ada lelaki, ada perempuan. Okay. Cuma saya rasa saya punya childhood friend yang daripada saya kecil, sepupu saya, Syarina Hamdan, memang kita daripada kecil sama. Jadi macam gaduh, baik macam mana pun akan baik balik sebab itu je option yang ada. Di masa tu dia the only child. Saya pula abang saya bersekolah. Jadi mak saya jaga sepupu saya. So kita memang daripada kecil sampai besar, sampai sekolah menengah, sampai masuk uni, so kita sampailah sekarang. Jadi saya rasa daripada situ saya macam tahu macam kalau dengan perempuan ni mood swing dia macam mana. So
I think benda tu yang buat bila saya ada kawan perempuan lain, saya aplikasikan macam mana saya baik dengan sepupu saya tu dengan kawan-kawan perempuan saya yang lain lah. So bersenang dari in terms of nak berkomunikasi. Sebab saya selalu kadang-kadang saya tahu macam perempuan ni kadang-kadang dia bukan nak dengar pendapat, kadang dia nak dengar didengari kan. Macam itulah. Tu antara yang saya belajarlah. Okey, baiklah. Dalam ramai-ramai sebenarnya kalau kita lihat nak jadi kawan karib ataupun sahabat karib ini bukan semua orang. Bukan kita boleh kata jumpa hari ini esok dia dah boleh jadi kawan karib kita. Mesti ada sebab-sebab tertentu kenapa kita memilih dia sebagai sahabat karib kita. Intan sebelum 2007 Kita jauh betul. sebab kalau kita ikutkan bila seseorang tu berselesa bersahabat baik ataupun berkawan karib dengan berlainan jantina ini, mungkin sebelum ni pun dia dah selesa. Situasi dia masa sekolah begitu, masa universiti begitu. Kalau Intan sendiri sebenarnya lebih selesa untuk ada kawan baik lelaki ataupun perempuan. Sebab sekarang ni memang sasah tam jadi kawan karib kan? Ada juga kawan baik perempuan. Okeylah, since kita throwback sikitlah. Sebenarnya, boleh cakap? Sebenarnya saya dengan doktor ni classmate kat uni dulu. Betul. So kita orang bersahabat baik. Selalu pergi uni sama-sama. Saya tumpang dia selalu. Dia selalu tumpang kita saya. Semua tak dirancang Tak dirancang. Itulah. Dia pun kita selalu pergi uni sama-sama. Kelas kita pun sama. Jadi saya selesa berkawan dengan dia. Tapi masa tu dia dah ada girlfriend dia semula. Jadi benda tu tak mengacau. Alamak. So benda tu tak mengacau relationship dia dengan partner dia dan tak mengacau relationship saya dengan partner saya. So kita berkawan baik ada batas dia. Betul. Sama juga saya dengan Tam. Ada batas dia. Okey Intan, antara kawan lelaki dan kawan perempuan, mungkin Intan ada dua kawan karib wanita pun ada, yang lelaki pun ada. Apa perbezaan antara kawan karib kedua-dua ni? Oh, okey. Kawan dengan saya lah lagi best. Okey. Okey, sebab sekarang ni kalau nak cakap saya dengan Tam dengan kawan-kawan baik saya yang perempuan yang lain macam Liana Jasmine, Lisa Surahani semua, kita orang berkongsi benda yang sama. Tak ada yang saya tak beritahu Tam, saya beritahu kat Liana, ada saya tak beritahu Liana, saya beritahu kat Tam, tak ada. Semua kita sama rata. Jadi bagi saya tak ada beza dia. Maksudnya bila cerita berkongsi, adakah kita nak melihat di sini bahawa sahabat karib ini mempunyai hak untuk mengetahui setiap masalah ataupun kisah peribadi sahabat karibnya sendiri. Doktor, dalam situasi ini bila kita menyentuh tentang apa yang doktor katakan parameter itu tadi, bagaimana kita nak meletakkan diri kita sebagai sahabat karib untuk setakat mana kita boleh campur ataupun berada dalam hal peribadinya? Sahabat karib ni adalah satu terminologi yang kita bagi pada orang. Ada setengah orang kata dia ni sahabat karib saya tapi orang tu mungkin tak rasa dia sahabat karib orang tu. Dan itu that's fine because you rasa comfortable dengan orang tu. Yang seronoknya bila you mutually feel that both are ada sahabat karib, then it's even more meaningful, right? So dan dalam konteks sahabat karib, you should be selesa apa yang you nak disclose pada dia dan dia patut selesa untuk disclose pada you dan tak perlu kena ada hak untuk mengetahui. Melainkan kalau hendak diberitahu. So dari segi konteks sahabat karib macam tu, then you akan ada satu relationship yang mutual, yang relax. Tapi kalau you start ada yang nak kena aku kena tahu apa yang kau buat, itu dia dah lain dah dia punya level tu. Tapi kan doktor, minta maaf saya mencelah. Memandangkan doktor juga bersahabat baik dulu bersama dengan Intan. Kalau kita tengok dalam situasi ini, Intan kata ia tidak mengganggu hubungan doktor bersama dengan kekasih dan sebagainya. Tapi itu kata Intan. Tapi pengalaman doktor sendirilah, sukar ataupun tidak sebenarnya. Bila kita ada kawan baik wanita, tapi dalam masa yang sama kita ada teman kita sendiri. Saya rasa tak ada isu sebab teman saya itu pun adalah sahabat karib saya. Dan dia mengetahui saya berkawan dengan ramai orang, bukan saja Intan. Malah macam sekarang dekat saya punya connection kawan-kawan lebih luas dan selagi mana tak timbul isu jealousy, selagi tu saya rasa tak ada isu untuk nak berkawan. Cuma apa yang nak dikongsikan tu kena ada batas dia lah. Saya tak boleh kongsi rahsia rumah tangga saya dengan orang lain dan saya tak boleh nak kutuk orang lain. Kutuk tu sepatutnya dah tak boleh ada pun. So tak payahlah nak cerita, boleh tak saya nak kutuk saya punya isteri kat orang lain? Kutuk tu tak boleh. Dan bila ada isteri, contoh ataupun ada pasangan, especially isteri, dalam syariah, la tuqabbih. Kita tak boleh cakap benda yang buat dia sakit hati. Apatah lagi kalau action kita berkawan dengan orang yang buat dia sakit hati. Itu lagilah tak boleh.
So kita kena sentiasa jaga hati pasangan kita sebab dia punya right lebih tinggi daripada sahabat. Kena sentiasa jaga hati pasangan. Tertanya-tanya juga macam mana Intan jaga hati pasangannya kan? Bagaimana? Kita akan ketahui sebentar saja lagi kerana kita ada sesuatu juga ingin dikongsikan daripada pendapat mereka di luar sana tentang topik kita hari ini. Silakan. Kalau macam saya lebih selesa BFF dengan perempuan sebabnya kita sama-sama jantina. Kalau saya share dengan lelaki, nanti lama-kelamaan akan timbul satu permasalahan and then timbul pula satu perasaan. Ada orang dia selesa untuk berkongsi dengan sama jantina kan. Selalu macam lelaki BFF dia kebanyakannya lelaki lah. Sebab kita lepak dan kita bersukan semua dengan kawan-kawan kita lelaki kan. Kalau saya sendiri, BFF saya, lelaki ada, perempuan ada. Macam BFF lelaki, kita boleh ada cerita bab lain. Contohnya, diorang minat bab pemotoran, macam motor, kereta. So, itu kita boleh tanya diorang. Tapi kalau bab perempuan, macam kita hal-hal perempuan. Saya seorang yang friendly. So, saya rasa BFF lainnya Tina ni, saya rasa ramai kot. Sebab, tapi bukanlah sampai tahap mesej hari-hari, call hari-hari kan. Bukanlah, tapi memang quite close lah. So, biasanya BFF dan Tina ni kebanyakan orang tak boleh nak terima lah. Bagi saya kena ada limit. Macam contoh saya dah berkahwin, setiap kali saya nak keluar jumpa BFF lelaki yang saya nak jumpa, saya akan beritahu suami saya siapa saya nak jumpa. Even after marriage, kalau ada best friend yang lain jantina, kalau make clear with the pasangan, then no problem. Kalau suami saya ada kata BFF selain jantina, kalau setakat kawan biasa, okey, it's okay. Tapi lebih daripada kawan, memang nak kena. Betul ke? Kadang-kadang kan apa mungkin yang ingin kita sampaikan ni, biarpun mulut tu berbicara tak apa, okey, tapi hati kita tak macam tahu. mana Kan? Okey, berbalik pada soalan pada Intan tadi. Sebelum kita mendengar pendapat mereka kat luar sana. Ingat ke dah lupa dah? Tak boleh, kita takkan lupa. Okey. Bagaimana menjaga hati pasangan, apatah lagi kita dah sedia maklum rakan karib ni adalah seorang lelaki. Macam mana agaknya? Macam mana sebab pasangan pun memang kenal Tam. Memang dah lama kawan dengan Tam. So dah tahu Tam macam mana. So kita orang selalu macam kadang-kadang jumpa makan, keluar makan sama-sama, hang out together. So kat situ memang dah tak ada perasaan jealous ke, rasa-rasa macam nak jealous ke, memang dah tak ada. Okey, saya nak bagi satu soalan perangkap boleh? Okey, Tam, siapakah nama pasangan Intan? Okey, Tam, sebenarnya bila kita lihat situasi ini, mungkin dia akan nampak lebih mudah, lebih selesa sebab dah kenal lama dengan pasangan kawan baik kita tu. Tapi tak pernah ketimbul Tam sendiri rasa kadang-kadang, alamak, bagi kalau Intan belum berkahwin lah, tapi kalau ada kawan baik yang sudah berkahwin, rasa Tam sendiri perlukah nak rapat seperti dulu? Okey, saya ingat kalau zaman-zaman macam saya baru kenal Intan, baru kenal Nora. So masa tu saya tinggal dengan family lah kan. Mak saya dia akan tanya keluar dengan siapa. Bila kerap nama tu, mak saya sudah tanya, apa nanti boyfriend dia tak marah ke? Mak ayah dia tak marah ke? Sampai bila macam Nora dah kahwin, mula bagi saya macam, saya harmless kot, saya kawan je kan. Tapi macam bila lama tu saya fikir, mungkin jadi saya mengambil pendekatan, boleh dikatakan ke semua kawan-kawan saya yang rapat dengan saya, semua family dia saya kenal. Family, pasangan ataupun suami. Jadi supaya mereka pun kenal saya, mereka tahu saya macam mana dan mereka tahu macam batas persahabatan tu macam mana lah. Jadi itu lebih menyenangkan kedua belah pihak lah, supaya tak ada rasa macam nanti bila jumpa ada yang tidak selesa macam itulah kan. Ini Tam ni kalau ada teman wanita ni susah ni. Mesti cemburu banyak. Ramai kawan-kawan baik dia semua kawan perempuan. Okey, Doktor, sebelum saya tanyakan soalan pada Doktor, ada satu pendapat di Facebook kami daripada Natira. Platonic relationship. Saya pernah ada kawan karib berlainan jantina dulu sehingga dia nak pilih barang-barang hantaran pun dia minta saya pilihkan. Alhamdulillah kami tidak ada perasaan lebih dari seorang kawan. Kini masing-masing dah ada keluarga, terputus hubungan. Okey, Doktor, ini kita nak menceritakan sebenarnya kawan karib berlainan jantina ni apabila dah berumah tangga, dia sebenarnya boleh atau tak boleh digalakkan atau tidak? Dan apa batasnya lah kalau ada sekalipun? Okey, kita tengok dia berkomen tadi tu, dia kata alhamdulillah tak ada apa perasaan. Maknanya dia sendiri pun tak sure. Dia
Betul tak? Benda tu Alhamdulillah. sekarang ni baru dia notice, dia afterthought tau. Lepas dah habis baru dia sedar, oh sebaik tak ada. Maknanya benda tu kita tak boleh kontrol. Menarik. Nampak? Betul. Saya ambil dia komen dia je lah. Betul, Saya betul. observe dari situ je kan. So maknanya bila kita berkawan dengan lainan ni, of course macam research tadi cakap, naturally mungkin boleh ada, mungkin tak boleh ada. Dan kita tak tahu macam mana hati tu nak connect ke tak connect ke whatsoever kan. So isu dia ialah kalau kita dah ada pasangan, kalau you nak baru nak ada, kalau dah ada sahabat akrab, pasangan tu sepatutnya dah tahu rakan akrab lain jantina. Pasangan tu kena comfortable dengan that situation. Kalau you baru dah kahwin, baru nak ada rakan akrab lain jantina yang baru, yang itu consent kena dapat lah. Betul juga. You kalau tak dapat consent kat situ, susah lah you nak keluar, nak berkawan dengan yang itu. Sebab the moment you keluar, nanti bila dah makin rapat, yang ini akan banyak tanya soalan. Dan kalau you tak bagi tahu secara jujur, maknanya you menipu. Kenapa you nak ada satu cover up dalam hubungan suami isteri ataupun in your relationship? Why you need to cover up benda tu? Nanti nak kena message sembunyi-sembunyi apa semua ni, tu dah timbul banyak ragu-ragu dalam keluarga. Dia akan Dah bawa timbul kepada curiga. satu masalah yang lain pula. Common point dia consent lah, senang. Dapat consent jalan. Oh, lain macam dia punya jalan dia lain. Okey, tapi kan bila bercerita tentang hal yang boleh dikongsikan dengan kawan karib ni, adakah Intan sebenarnya lebih selesa untuk ceritakan semua atau ada perkara yang mungkin menjadi kerahsiaan yang sememangnya walaupun dia sahabat karib 13 tahun, 23 tahun, tetap itu menjadi satu benteng ataupun ada barrier, tak boleh berkongsi? Ada benda yang kita boleh kongsi dengan orang, ada benda yang kita tak boleh kongsi dengan orang. Itu pendapat saya lah. Ada benda yang we have to keep it to ourselves. Tak semuanya kita kena berkongsi, nak bercerita dengan orang. Macam saya pun, in general pun, tak semua benda saya bercerita dengan orang. Dengan kawan-kawan karib saya pun, tak semua benda saya bercerita. Sebab saya rasa ada kita tak boleh macam just nak let go, bagi semua orang tahu apa rahsia kita, apa yang dalam fikiran kita semua, sebab ada sikit kita perlu simpan untuk diri kita juga. Okey, Tam, kalau kita melihat pada situasi ini, selalunya berbalik kepada kaji selidik tadi yang kita dah dengar dan sebagainya. Adakah Tam rasa sebenarnya, okey, bila kita jadi kawan rapat, rakan karib ni memang seronok kan kita kawan. Tapi kita tak dapat menjamin satu perasaan yang lain akan timbul. Adakah perasaan-perasaan tu boleh merosakkan persahabatan? Kadang-kadang kita tengok kan, saya rasa saya dah jatuh cinta kepada rakan. Mana boleh? Terus putus sahabat. Macam mana tu? Saya rasa ini dari, alhamdulillah saya tak pernah mengalami situasi begitulah. Macam pendapat dari tu Saya macam alhamdulillah tak pernah mengalami ya. Tapi saya rasa sebab bila permulaan persahabatan tu memang kita dah memang atas dasar bersahabat sahaja. Jadi kita pun tahu dah dia akan bermulanya memang dengan bersahabat, seterusnya kita bersahabatlah. Jadi dekat situ kita tak ada nak menaruh perasaan, nak menaruh kecil hati kalau orang tu macam saya sendiri, saya selalu mengambil pendekatan I don't own my friend and my friend doesn't own me. Maksudnya macam Intan selain saya, dia ada juga kawan-kawan dia yang lain. So saya pun ada kawan-kawan yang lain. Tak adalah bila saya tengok dekat Instagram, you keluarkan siapa? Kenapa saya tak dekat sini? Lain tu. Dia tak boleh macam tu kan. Jadi bila kita dah macam tu, dah memang kita dah letak kita boundary tu as a friend. So lebih senang lah. Dia takkan ada macam friction yang macam benda sikit-sikit pun kita akan jadikan macam isu kan. Tapi bagaimana pula dalam situasi kan kalau kawan baik kita ni nak berkongsi cerita gembiranya ataupun ada sesuatu yang nak dikabarkan, adakah Tam ni orang yang pertama akan diberitahu ataupun Tam tak kisah jadi orang terakhir ke apa? Sebab kadang-kadang bila bersahabat baik ada perkara-perkara yang buat kita cepat tersentak, rasa hati. Okey, macam saya cakap tadi lah, sebab saya dah meletakkan diri saya macam saya tahu macam saya pun ada benda yang saya nak kongsi mungkin dengan A, bukan dengan B, C, D. Jadi bagi saya orang lain pun mungkin ada perasaan yang sama kan. Jadi saya tak adalah rasa macam kalau saya post gambar dia happy birthday, kenapa birthday saya tak ada macam tu kan. Macam saya tak boleh expect yang apa yang kita buat tu orang akan buat pada kita jugalah. Dan itu jugalah dari segi rahsia ke, ada benda-benda peribadi yang nak dikongsi ke, dia tak boleh macam tiba-tiba kita rasa kita ada hak eksklusif yang
I kena tahu dulu. Sebab I kawan juga, I dah kenal 13 tahun, kenapa I tak tahu macam tu. Apa yang Tam sampaikan ni, saya rasa sebab itulah dia boleh kekal bersahabat baik Ya. sehingga hari ini dengan kawan-kawan dia. Baik, di penghujung perbincangan saya tinggalkan soalan terakhir untuk doktor, tapi saya nak tanya Intan. Okey, kalau kalau katalah sebelum kita merumuskan okey. Dia dapat rasa tak soalan tu. I dapat rasa dah. Katalah Okey. Intan satu hari nanti dah bersahabat baik dan tiba-tiba rakan baik lelaki, rakan akrab lelaki tu kata, Intan, saya dah jatuh cinta dengan awak. Bagaimana anda nak menjawab dan memberi reaksi? Kita kena tahu perasaan kita juga. Adakah kita jatuh cinta pada dia atau kita tak jatuh cinta pada dia? Sama ada alhamdulillah atau astagfirullah. Betul. Nauzubillah. Nauzubillah. Bagaimana pula dalam situasi bila mungkin pasangan anda merasakan tak payahlah rapat sangat dengan Tam tu. Dalam situasi itu bagaimana pula anda akan menyelesaikan Betul perkara juga. ni? Selama ni alhamdulillah alhamdulillah tak ada lagi lah. Tapi kalau terjadinya benda tu, kita perlu pertimbangkan kenapa dia bercakap macam tu. Adakah atas dasar jealousy ataupun atas dasar yang apa yang dia nampak pros and cons kita berkawan dengan orang tu. Kita kena weigh jugalah. Okey, baik, di penghujung perbincangan ini seperti mana kita katakan, kita serahkan pada doktor untuk memberikan kesimpulan dan rumusan sahabat akrab atau rakan karib berlainan jantina ini. Apa yang boleh kita rumuskan? Secara tuntas dia, kalau kita ada sahabat baik yang berlainan jantina, pertama sekali kena jaga batas-batas syariah lah. Tak boleh lah nak bergambar, peluk-peluk, pegang-pegang. Kita dah kawan 13 tahun, dah okey dah. Tak ada jealous lah, you punya pasangan apa semua, nak peluk-peluk apa semua tu kena jaga. Ada dia panggil ada hoovering punya act kan. Dia nak buat tangan macam ni tapi jangan sentuh je, hoover ke apa, something ada lah. So batas tu kena jaga, dan benda yang nak dikongsikan pun kena ada batas-batas dia. Kita tak boleh nak kongsi berlebihan. Dia tak boleh kongsi aurat dia pada kita. Nak tunjuk gambar ke apa semua kan. Kita pun tak boleh kongsi benda-benda yang tak sepatutnya dengan dia. So ada batas. Dari segi lain, kalau batas semua terjaga, maka perhubungan berlainan jantina okey, sebab pandangan lainan jantina berbeza dengan pandangan sama jantina ni. Kita punya cara fikir lain dengan cara dia orang fikir. So bagus untuk ada wider perspective of things. Cuma kalau bila dah ada best friend yang dah jatuh cinta dengan kita, kita pula tak tu. Tak pasti kan. Jawapan dia friend zone lah. Kesimpulannya kena friend zone lah. So kalau dah kena friend zone, itu topik lain lah kot. Oh, betul. Kita akan kupas nanti. Kupas nantilah. Okey, apapun, terima kasih kami nak ucapkan kepada Intan Liadiana, kepada Tam, semoga bersahabat baik selama-lamanya. Terima kasih juga kepada doktor bersama kita memberi input dan juga tips yang menarik. Tak kisah sebenarnya kita nak bersahabat baik, berlainan jantina. Yang penting kena tahu batas dari segi pergaulan kita dan juga batas bagaimana sebenarnya perkara yang perlu kita ceritakan kepada kawan baik kita.